أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Okey, jap. ولا Lagi sekali. Okay. Ulang balik. غير Ghairil. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah mumtaz bacaannya. Okey, cuma kalau kita tengok hujung surah Al-Fatihah ni kan. Lama bergerak pula. Okey, minta maaf. Okey, hujung surah Al-Fatihah ni kalau kita tengok kebanyakannya kalau kita wakaf memang akan ada umat lah. Umat arid li sukun, betul tak? Okey, jadi ulama ada beritahu kalau boleh kita seragamkan. Ma'arif disukun tu seragamkan. Contoh, ma'arif disukun kita boleh baca berapa kadar harakat 246. 246 kan. Okay, contoh kebiasaannya kita akan baca 4 lah. Yang biasa kita baca. Jadi kalau ayat pertama dah kita ma'arif disukun kita baca dengan 4. Jadi ayat-ayat lain pun kita seragamkan baca 4 juga. Macam tu. Okay, boleh. Saudara Akmal jelas tak itu? InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Okay, kita tengok sedikit. Right. Okay, yang ini. Berkenaan dengan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, mungkin saudara Akmal dah pernah dengar lah. Tapi ni kita ulang balik, insyaAllah. Okay. Hebatnya surah Al-Fatihah ni, kenapa kita berulang-ulang kali baca setiap hari kan? Berapa kali setiap hari kita baca surah Al-Fatihah? 17. InsyaAllah hebat. Laju jawab. 17 kali kan. Salatul mafruḍah, salat fardu 17 kali. Belum tambah salat sunat lagi. Jadi sangat banyak lah kita baca berulang-ulang kali kita ulang kan. Jadi dan kita pun tahu surah Al-Fatihah ni pun rukun. Rukun dalam solat kan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi jumhur kata kalau tak baca surah Al-Fatihah ni rukun tak ada. Tak salah solat kita kan. Okay, jadi mengapa hebat sangat surah Al-Fatihah ni sampai dimulakan solat dengannya, dibaca di awal solat kan, baca berulang-ulang. Okay, sebab antara dia banyak sebabnya. Antaranya dia isbat sifatullah. Maksudnya kita bila kita baca surah Al-Fatihah tu, kita mulakan kita punya solat tu, dalam surah Al-Fatihah tu kita dah tetapkan sifat-sifat Allah SWT. Yang apa antara sifatnya ni? Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Jadi kalau kita baca Asmaul Husna kan, nama-nama Allah, akan jumpa jugalah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Okay, cuma bezanya kat sini Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia punya target audien itu berbeza. Dia tujukan kepada dua kelompok yang berbeza. Okay, Ar-Rahman dia tuju pada siapa? Semua orang lah. Semua orang. Jami' khalqi. Untuk semua orang. Tak kisahlah dia mukmin ke, dia kafir ke, kan? Mukmin atau ghair mukmin. Jadi kalau dia tak beriman pun Allah tetap Maha Pemurah terhadap dia. Allah tetap berikan dia udara untuk dia bernafas. Allah tetap bagi dia mata untuk dia melihat kan. Tetapi sifat Ar-Rahim tak adalah pada dia. Tabi'atul Rahim ni Tabi'atul Rahim ni khusus untuk orang yang beriman sahaja. Apa ciri-ciri orang beriman? Saudara aku tahu tak? Taati perintah Allah. InsyaAllah hebat. Taati perintah Allah lah. Salah satu ciri orang beriman lah tu. Kan, kalau tengok dalam surah Al-Mu'minun,
Kita boleh tengoklah surah Al-Mu'minun. Dalam tu banyak dia beritahu ciri-ciri kan. Apa antaranya khusyuk dalam solat, buat amal soleh dan jaga kemaluan dan sebagainya. So tu semua ciri-ciri orang mukmin lah. Dan kita nak target jadi orang mukmin, kita kena buat semua tu insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan ayat kursi pula. Okey, Saudara Akmal boleh baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع Okey. كرسيه Saudara السماوات Akmal berhenti والأرض tadi kan. Sya tu panjang kan. Kita buat 6 harakat. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, bacaan yang sangat bagus. Okey, insya-Allah kita teruslah dengan fadilat surah pula. Ayatul Kursi. Okey. Jadi kenapa dinamakan Ayatul Kursi? Sebab Al-Kursi itu merujuk kepada Allah punya inilah, terpanggil kekuasaan dan kedudukan Allah kan. Kita isbat yang Allah ni memang kedudukannya memang sangat tinggi dan tak ada satu pun yang boleh melepasi kedudukannya. So kita memang sama juga macam surah Al-Fatihah, banyak kali dibaca dalam seharian tu. Kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW yang betul, wirid selepas solat kita baca, azkar pagi dan petang kita baca, amalan sebelum tidur pun Nabi akan baca juga. So memang banyak kali lah kita akan baca ayat kursi ni. Okay. Jadi kita tengok satu wakaf kat situ, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi tak akan berlebih sesuatu tu, ilmu tu, kecuali Allah kehendakinya. Jadi sebab itulah kita jangan selalu petikai lah kalau kita tak boleh buat sesuatu benda tu kan. Sebab tu semua bawah kehendak Allah SWT. Jadi itu keseluruhan lah nak cerita tentang ayat kursi. Okay, Saudara Akmal ada soalan ke nak tanya? Apa pendapat saudara Domiri? Kenapa ayat kursi ni? Apa keistimewaan? Macam tadi kita terangkan pasal surah Al-Fatihah. Kursi ni kenapa dia Allah menetapkan ataupun Nabi menetapkan dalam hadis atau Quran dibaca selepas solat? Okay. Jadi kalau seingat saya lah, ada hadis dia. Maknanya tu beritahu fadilat kenapa baca ayat kursi ni selepas solat kan. Jadi itu mungkin kita boleh rujuk balik pada hadis tu. Ada dua saya tak tahulah. Kalau kita boleh rujuk balik insya-Allah. Tapi ada fadilat-fadilat tertentu. Cuma kalau kita nak tengok makna keseluruhan ayat kursi ni memang dia memang apa? Special. Sebab dalam tu macam kita tengok dia ada elemen tauhid, ada juga elemen ibadah, ada juga banyak elemen-elemen yang kita mengisahkan Allah SWT. Sebab tu dia memang akan ada dalam kita punya bacaan amalan itu, wirid seharian tu. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi mungkin hadis tu saudara Akmal boleh carilah nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, bacaan mumtaz, bagus. Okey, cuma pace saudara Izzat baca tu mungkin boleh perlahankan sikit lah. Kan? Kita pace tu kita ada banyaklah dalam tajwid ni, kita ada tartil, ada tadwir, ada hadar kan. Jadi kalau boleh kita baca tu kasih perlahan sikit. Okey, baik, insyaAllah. Okey, sedikit kita tengok Okey, surah Al-Fatihah ni berapa kali kita baca dalam sehari, Saudara Izzat? Tahu tak? 17. Berapa? 17. 17. Okey, betul. Okey, 17 Kalau solat fardu 17 tambah lagi dengan solat-solat sunat, masya-Allah lah, banyak lah kan. Okey, jadi kita pun tahu surah Al-Fatihah ni rukun. Rukun dalam solat. Okay, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Jadi kalau kita tak baca, tak salah solat kita. Okay, jadi mengapa special sangat surah Al-Fatihah ni jadi dimulakan solat dengannya? Dimulakan solat, lepas tu kalau tak baca tak sah pula tu. Jadi rukun. So memang special antara sebabnya lah. Inilah antara sebabnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, dia isbat sifatullah tu. Okay. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ni Asma'ul Husna, nama-nama Allah, dan sama sifat Allah juga. Okay, jadi mana Allah yattasifu bi Ar-Rahman lah. Okay, bukan setakat namanya, Allah bersifat dengan Maha Pemurah, dengan Maha Penyayang. Okay, Saudara Izzat tahu tak Ar-Rahman tuju pada siapa? Allah. Okay, betul. Ar-Rahman sifat Allah, tapi yang pemurah tu dia tuju pada siapa? Tak tahu lah. Tak tahu, okey, kita beritahu situ. Tiap jami' li jami'i khalqihi. Maknanya Allah Maha Pemurah untuk semua. Untuk semua makhluk dia dekat atas muka bumi ni. Sama ada mukmin atau bukan mukmin. Salah mukmin atau kafir, maknanya Allah beri nikmat, Allah bagi udara semua boleh bernafas. Bagi mata semua boleh melihat kan. Tapi Allah juga Maha Penyayang, tapi khusus untuk orang yang mukmin sahaja. Maknanya untuk orang kafir, mereka boleh dapat nikmat Allah SWT tu, dapat guna, tapi tak ada keberkatan dalam dia lah. Jadi khusus untuk orang mukmin adanya Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, mana ada keberkatan pada nikmat yang Allah bagi tu. Okey, apa ciri orang mukmin? Macam mana kita nak jadi orang mukmin ni? Pertama-tamanya mestilah mestilah mengucap kalimah syahadah. Insya-Allah. Okey. Rukun Islam kan? Okey, rukun Islam tu betul, tak ada salah. Okey, itu bila kita kita verify lah, dah salah kita as a Muslim, orang Islam. Tapi nak sampai tahap mukmin tu ada bendanya. Ya'mal amal soleh tu. Amal soleh tu kena nombor 1 lah. Okey, sebab ada orang mengucap 2 kalimah syahadah tapi tak buat amal soleh. So, tak capai lah sebab mukmin tu. Okey, itu sajalah untuk surah Al-Fatihah. Jadi kalau orang tanya kenapa special sangat, sebab antara dia bolehlah cerita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Banyak lagi sebab-sebab lain, tapi kalau kita nak cerita semua tak sempat lah. Okey. Boleh. Okey, ayat kursi pula. Tafadhal. Boleh baca. Okey, alhamdulillah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما Okey, في الأرض panjangkan sikit. Wala naum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Okay, Sadaqallahul Azim. InsyaAllah mumtaz bacaan tu. Okey. Alright. Jadi fadail surah, kelebihan-kelebihan surah ayat kursi pun banyak juga. Memang sangat banyak lah. Dan kalau kita nak tengok, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Okey. Overall ayat kursi ni kalau kita tengok sunnah Nabi kan memang kita akan baca banyak kali sehari tu. Selepas wirid selepas solat. Lepas tu kat mana lagi kita akan baca? Pasti lah. Tak sure. Okey, tak apa. Wirid lepas solat. Okey, lepas tu kita Nabi baca azkar pagi dengan petang pun Nabi baca juga ayat kursi. Sebelum Nabi tidur, amalan sebelum tidur pun Nabi akan baca ayat kursi. Memang banyak lah. Ada lagi sebenarnya. Banyak lagi. Okey, tapi itu antara yang famous lah. Okay, jadi kenapa special sangat ayat kursi ni? Untuk jadi kita punya, kita dampingkan kita punya hari dengan dia. Okay, sebab kat dalam ni banyak elemen-elemen tauhid. Nah, kita tengok kan. Mana tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha hidup. Allah Maha berdiri dengan sendirinya. Dia tak penat dan juga tak tidur. Sinatu wala naum kan. Okay, lepas tu la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maksudnya sesuatu yang melibatkan perkara tu, melibatkan kepada iradah Allah tu tak akan berlaku dengan kehendak dia lah. Jadi itulah betul fadilat surah ayat kursi ni, banyak elemen tauhid. Sebab tu kita membaca setiap hari lah. Lepas solat kita baca, pagi, petang, sebelum tidur. Memang kita isi hari kita dengan ayat kursi. Okay, so itu sajalah kot. Saudara Izzat, ada nak tanya apa-apa ke? Soalan ke? Tak ada, semuanya sempurna, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tu tadi itu tukar jadi Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Okey, mumtaz bacaan saudara Muhsin. Okey. Insya-Allah. Okey, jadi kita tengok sikitlah fadilat surah Al-Fatihah ni slide ini. Okey, saudara Muhsin dari bab kan, jadi mesti dah faham lah apa yang ditulis kat sini. Okey. Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah dalam sehari lah? At least 7 lah. Hebat. Tu memang betul-betul jaga tu. Okey. Jadi kalau solat fardu 17 lah. Kalau tambah lagi solat sunat, insya-Allah lagi banyak kan. Okey, jadi tak. Okey, jadi surah Al-Fatihah pun rukun. Okey, rukun dalam kita punya solat fardu. Betul tak? Rukun. Betul. Okay, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Okay, jadi kenapa special sangat surah Al-Fatihah ni sampai dimulakan solat dengannya? Dan tak baca tak sah pula tu. So mesti ada sebab tu lah. So sebab tu banyak. Sangat banyak nak kata surah Al-Fatihah ni special. Di antaranya inilah isbat sifatullah. Apa dia sifat Allah tu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Pemurah lagi maaf pengasih. Okey, Maha Murah lagi Maha Pengasih ataupun Maha Murah lagi Maha Penyayang sama je lah. Okey. So kalau mungkin ada orang ingat Ar-Rahman Ar-Rahim ni setakat nama Allah, Asmaul Husna kan.
Tapi macam kita lah kata nama Muhammad Hakim. Jadi mestilah dia bersifat dengan Al-Hikam lah. Mesti sama macam Allah SWT juga nama Ar-Rahman. Mestilah dia yattasifu bir-rahmah. Dia mesti bersifat dengan Maha Pemurah itulah. Okay, jadi kalau kita tengok sini Ar-Rahman ditujukan kepada siapa? Pada Allah. Okey, daripada Allah ditujukan kepada inilah jami' khalqi tu. Maknanya kata Allah bersifat Maha Pemurah tu dengan siapa? Dengan sekalian makhluk lah. Sekalian makhluk. Tak kisahlah, tak semestilah dia mukmin ke, dia bukan mukmin ke. Allah Maha Pemurah. Allah bagi juga udara orang kafir boleh bernafas kan. Tapi dalam dia bernafas tu tak ada keberkatan. Itulah dia pada Ar-Rahim tu. Ar-Rahim tu khusus untuk orang mukmin saja. Okey, jadi dia beritahu kat sini yu'minuna bihim ajran fid dunya wal akhirah. Jadi dekat dunia pun Allah beri keberkatan, dekat akhirat pun Allah beri keberkatan. Jadi apa maksud berkat dekat akhirat tu? Syurga. Cantik. Biasa kita dengar orang kata kan, masuk syurga ni bukan sebab amal semata-mata, tapi sebab berkat Allah tu. Jadi kalau kita buat amal soleh tapi tak ada keberkatan pun, tak boleh lah. So mana kita kena capai lah, berusaha capai tahap mukmin tu. Okey. Ya, itu juga. Jadi ciri-ciri orang mukmin sangatlah banyak. Boleh tengok surah Al-Mu'minun. Banyak sangat. Salatihim khashi'un, khusyuk dalam solat, jaga kemaluan. Semua itulah. Macam lagi kan. Okey. So kita teruskan dengan ayat kursi. Okey. Saudara Musin, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mumtaz bacaan saudara Musin. Okey, jadi sikitlah fadilat surah pula ayat kursi. Okay, ayat kursi ni duduk dalam surah mana ni? Surah Al-Baqarah. Okay, pandai. Al-Baqarah ayat 255 kat situ ada kan. Okey, jadi kalau orang tanya, ini bukan surah Al-Kursi lah, ini ayat kursi. Kenapa dinamakan kursi? Kursi tu maksudnya apa? Kursi Allah. Okey. Itu jawapan paling selamat tu. Okey. Kalau tengok kat dalam ayat tu sendiri sebenarnya ada sebut kat wasi'an kursiyuhus kan. Kursiyuhus. Kat situ kursi ni tu boleh kata kekuasaan lah, Allah punya kedudukan kan. Darajat. Jadi memang Allah punya kekuasaan tu meliputi segalanya. Meliputi langit, meliputi bumi semua lah. Okay, so kenapa ayat kursi ni sangat famous? Kita baca banyak kali. Kalau tengok sunnah Nabi kan, banyak kali kita baca. Wirdik lepas solat, kita akan baca azkar pagi dengan petang pun kita akan baca ayat kursi juga. Amalan Nabi sebelum tidur pun Nabi akan baca juga. Selain daripada tu, Musin tahu tak kat mana lagi? Nabi okey, betul. Ruqyah. Ayat kursi ni pun salah satu ayat ruqyah lah. Memang sangat special lah. Okay, jadi kenapa dia special? Okay, kalau kita nak cerita detail dia panjang lah kan. Okay, kalau kita tengok satu-satu dekat wakaf tu, memang ada banyak elemen tauhid. Okay, first kali dia beritahu tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha hidup dan Allah Maha berdiri dengan sendirinya. Tak penat dan juga tak tidur. So ini semua elemen kita nak tauhidkan Allah lah. Berkait dengan akidah lah. So kalau kita tengok pun bila dianjurkan untuk baca ni dalam kita punya kehidupan seharian, mesti Allah akan kaitkan dengan fadilat dia. Mesti ada fadilat lah.
Baca ni dapat sekian-sekian, baca ni dapat sekian-sekian kan. Jadi bila kita baca tu secara tak langsung kita isbat Allah punya, kita tauhidkan Allah SWT. So itu cerita tentang ayat kursi ni lah. Okey. Rasanya itu saja. Minta maaf kalau kurang. Ada saudara Muslim nak tanya apa-apa ke? Ada kot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Okey, yang ha tu. Ha pedah tu cik nipiskan sikit. Alhamdulillah. الحمد Okey. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Okey, baik. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Mumtaz. Okey, ada sikit-sikit tadi dekat sifat huruf lah. Macam ha kan. Ha ni huruf yang nipis. Jadi bila kita nak bunyikan dulu, kita kena bezakan dengan ha satu lagi kawan dia. Kita bagi ha apa? Ini ha pedas. Kalau itu ha simple kan. Simple. Betul. Jadi yang ha simple tu kita beratkan sikit. Yang ha ni nipiskan sikit. Okey, tanya Razif sikit lah. Huruf ha ni makhrajnya kat mana? Tahu tak? Betul. InsyaAllah. Hebat. Okey, makhrajnya halak dekat rongga halkom lah kan. Okay, tapi rongga halkom tu dia ada 3 peringkat. Dia ada yang pangkal, tengah dengan ujung kan. Okey, jadi ha ni duduk kat mana? Pangkal ke tengah ke ujung? Wasat. Okey, baik. Betul. Okey, jadi dia duduk dekat pertengahan lah. Wastul halak kan. Wastul halak. Okey, baik. Okey, jadi insyaAllah itu surah Fatihah. Okay, kita tengok sedikit intipati lah surah Al-Fatihah ni. Okay, surah Al-Fatihah ni memang kita baca setiap hari kan. Berapa kali kita baca setiap hari surah Al-Fatihah? Tak terbilang. Tak terbilang, insyaAllah. Kalau dalam salatul al-mufradah, salat fardu kan, kita ada astaghfirullahaladzim, kita ada subuh 2 kali. Lepas kita ada zuhur 4 kali dan 7 lah. Dah 6. 6. Lepas tu kita tambah asar pula 10 lah. Tambah dengan maghrib 13 dah. Lepas dengan isyak 17. Okay. Itu belum tambah solat sunat lagi. Kalau sunat lagi banyak lah. Okay, jadi memang hari-hari kita baca, memang rukun solat fardu. Tak baca, tak sah lah kan. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Jadi kita ambil memang jumhur ulama' pun dah kata tak baca surah Al-Fatihah, tertinggal rukun, tak salah solat. Okey, sikit lah kita tengok. Cuba tengok ayat 3. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, apa yang saudara tahu tentang ayat ni? Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah, insyaAllah hebat. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, dua-dua ni sifat Allah, betul tak? Sifat Allah kan? Okay, kalau kita baca Asmaul Husna tu adalah jumpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, jadi menariknya surah Al-Fatihah ni, dia dah isbat sifatullah Azza wa Jal tu, dia dah tunjukkan dah kekalkan dah sifat Allah SWT tu, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Cuma beza dekat sini, Ar-Rahman ni khusus untuk Semua. Khusus untuk orang mukmin. Minta maaf, untuk semua. Okay, kita tengok sikit slide nombor 2 ni kan.
Mana tadi? Ni dia. Tak apa, tak faham tak apa, tengok je. Okey, dia beritahu situ. Tabi'atul Rahman a'tai u'tiyat li jami'i khalqih. Maknanya untuk semua makhluk lah. Sifat Allah Maha Pemurah ni. Allah berikan nikmat Allah tu yang tak terbilang banyaknya tu pada semua. Cuma dalam nikmat yang Allah beri tu ada keberkatan. Itu yang tabi'atul rahim tu khusus untuk orang mukmin je. Alladzina yu'minuna bihim ajran fid dunya wal akhirah. Jadi macam mana nak jadi orang mukmin ni? Apa ciri-ciri orang mukmin yang saudara tahu? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Oh, insya-Allah. Betul. Jadi alladzina ya'malu amal salihah, buat amal soleh lah. Kan dalam masa yang sama boleh syirik pada Allah SWT. Okay, jadi sifat rahim ni, sifat Allah yang rahim ni Allah tak beri pada hamba-hambanya yang kufur. Jadi khusus untuk orang mukmin je. Jadi sebab itulah dekat akhirat nanti kita masuk syurga Allah SWT tu, insya-Allah kita semua masuk syurga Allah tu disebabkan sifat Allah Ar-Rahim tu lah. Nah, nikmat semua dapat. Tapi berkat itu tak semua dapat. Okey, insya-Allah. Okey, settle tu kot surah Al-Fatihah. Okey, kita pindah ayat kursi pula, insya-Allah. Dah berapa minit ni? Okey, kita settlekan. Okey. Tafadhal, boleh surah ayat kursi pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات Okey, sekejap, minta maaf tadi. Huruf kha tu, Razi tebal sikit. La ta'khudhuhu. لا تأخذه Okey. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Okey, cuba lagi sekali. Yashfa'u. Bunyi u tu tadi. يشفعون Okey, lagi sekali. من ذا الذي يشفع عنده Terpanjang lah kan. يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Alhamdulillah, surahul azim. Okey, alhamdulillah, bacaan mumtaz, tak ada masalah. Cuma sikit sajalah tadi huruf kha kan. Okey, cuba Razi bunyikan kha saja. Oh, Okey, lagi sekali. Kha. oh. Okey. Di kha tu sama juga dekat halak juga kan. Tapi dia belah atas sikit lah. Dia belah ujung kan. Lalu bila kita bunyikan tu kena ada bunyi macam biasa kita cakap kalau kita ada kahak kata tekak kan, kita macam nak cuba keluarkan. Dia ada bunyi yang kasar tu lah. Itu kita nak huruf kha. Okey, overall okey, tak ada masalah. Okey, jadi sikitlah fadilat surah fadilat ayat kursi ni. Okey. Kebiasaannya kat mana kita baca ayat kursi ni? Wirid lepas solat. Cantik. Okey, wirid lepas solat. Jadi selain daripada wirid lepas solat tu, sebenarnya banyak lagi tempat yang Nabi Muhammad SAW biasa baca wirid ni. Biasa baca ayat kursi ni. Wirid lepas solat, azkar pagi dan petang pun Nabi masukkan juga. Azkar pagi petang tu kan. Lepas tu amalan Nabi sebelum tidur pun Nabi baca juga ayat kursi ni. Jadi memang kira kata ayat kursi ni memang fadilat yang sangat besar lah. Sebab apa? Sebab dalam tu memang dia tasbih macam-macam. Dia tunjukkan yang Allah Subhanahu Wa Taala ni memang
al-a'la lah, yang paling tinggi. Dari segi segala sudut lah. Contoh, yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Tahu tak ni maksudnya apa? Tak tahu. Okey. Dia nak beritahu yang ilmu Allah SWT tu la yuhituna bi syai'. Maknanya memang tak ada apa-apa perkara lain yang boleh melebihi lah kuasa Allah, ilmu Allah SWT tu. Illa bima sya', kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah mengkehendaki seseorang tu untuk berilmu, barulah dia kena adalah ilmu tu. Okey, itu saja kot, insya-Allah. Harap saudari Razif dapat sesuatu lah daripada perkongsian ni, insya-Allah. Okey, last sekali ada soalan ke? Tak ada. Semua okey. Mantap. Okey, okay, insya-Allah itu saja. Minta maaf atas segala salah silap. Okey, aku akan stop share dan